3 atau seterusnya. Dan juga kawan-kawan saya artis yang ada sini bolehlah mereka bekerja dengan saya, termasuklah kru-kru yang ada di luar sana. Jadi saya minta jasa baik. Dan di sini saya tak lupa juga nak sebut nak jemput, sorry. Minta maaf ya. Dia punya gelabah tadi. Baby nak keluar kan. Okey, saya nak jemput. Halo, Meja Dewi Tio. Sebagai pengedar ni dia nak kena ada mandat sikit daripada Meja Dewi Tio pasal filem Marak. Terima kasih Datuk PS cukup memberi peluang untuk kita bekerjasama. Kita kata antara baru dengan lama. Gabungannya itu kita cuba nak mencetuskan something baru, especially kita memang kena support pada orang baru, especially dalam filem. Walaupun ada orang di dalam pengalaman mendebit filem, mendebit drama 10 tahun ke 20 tahun, apabila sampai ke filem tetap rebaran jantung dia ada, tengok rebaran jantung dia. Bukan dia satu orang, semua yang pertama kali mesti begitu. Sebab ini melibatkan berjuta-juta, sendiri duit kena keluar, bukan senang. Kalau biasa drama sudah confirm, TV dah bayar kan, kita dah tahu kita untung berapa. So beza sangat. So itu sebab saya fikir dari segi pengalaman saya dah terbit 150 filem yang telah ditayangkan. So kita serba sedikit apa pengalaman yang telah kita lalu, liku-liku dia, kejayaan ada. Bukan semua filem yang meletup sebenarnya. Sebab filem ini satu kejayaan dia bukan hanya satu orang, pun bukan satu Datuk Tia Jeffrey saja. Kalau dia producer, like saya producer kan, saya kena ada pengarah yang baik. Tapi kali ini pengarah pun dia. Dia dah dua markah lah dia ambil. Yang ketiga ialah kena ada pelakon yang hebat. Pelakon-pelakon kena committed. Bahawa jangan nanti penonton kata ini kayunya kan. So of course pelakon yang baik juga satu point untuk menaikkan filem itu. Yang ketiga ialah idea skrip itu pun penting juga, sebab itu idea ini kita kena bawa something dari lain daripada lain. Especially saya menarik ini filem ialah sebab kalau ikut saya punya otak kena ingatan saya kena Datuk sudah lebih dari 20 tahun. Tapi semua drama je lah, selalu ATM saja kita, ini Datuk, ini ATM ni itu hari ini hari ada filem itu yang nak kawan-kawan media kita sponsor support saya. Lepas ni saya nak mengarah filem. Boleh tak saya mengarah filem? Tapi terima kasih paling memperanjatkan saya ialah I tengok dia punya first film yang betul-betul karya dia, dia ada itu quality film. Itu yang paling penting. Tidak kena mengena selama 20 tahun dia mendebit drama series, tidak kena mengena. So jangan tengok muka dia bukan drama. Ini betul-betul filem yang kita dah go through. Saya pun luar jangkaan sebab persepsi sebelum saya menonton dia kata tengoklah, saya pun fikir ini drama ini orang ni. Tapi apabila dah tengok, saya tengok sampai habis. Biasa saya tengok filem tak tengok habis lah kan. Saya pun tak komen banyak, tak tengok habis saja kan. Tapi ini saya tengok habis. Dan lagi satu ialah dia bahasa Kelantan. Sebenarnya saya cubalah belajar lah orang Kelantan, cantik-cantik moleknya kan. So itu satu juga lain daripada lain. Dan lagi satu ialah dia kesenian warisan sangat kuat dari segi penampilan dalam filem ini. Ini bukan normal biasa punya filem yang kita pernah nampak lah. Especially horror movie, I think this is the first time menggunakan cara menora. So ini ayat saya belajar dengan dia berapa kali. Menoratai. Saya pun tak tahu apa maksud menora. Dia lah explain dengan saya. Saya fikir ini ialah first time di dalam industri ini guna menora, tetapi sebenarnya I baru tahu menora pun ada hantu. Kalau you cakap congkak, saya adalah congkak, jangan pandang belakang congkak, jangan pandang belakang congkak kan. Itu dah orang tahu ada hantu. Tapi menora I first time I dengar ada hantu. So itu sebab sangat menarik. Dan lagi satu ialah tadi you dah dengar OST kan. OST cukup merdu lah.
Madu. Ya. So itu saja yang saya boleh sampaikan dengan penutup pantun saya cuba. Cuba. Meja dari tim mesti ada pantun. Tapi sebelum itu, saya nak cerita sikit lah pasal Menora Thai ni memang dah sekarang memang tak ada lagi dah. Macam mana saya dapat idea? Saya cerita sikit lah bagi masa saya. Macam mana saya dapat idea bahawa saya nak ketengahkan filem Menora ini? Sebab Menora Thai ni dia sekitar 70-an 80-an. Lepas tu dia diharamkan dan tidak ada lagi persembahan menora di Kelantan. Makanya bila saya tanya warga-warga yang muda ni, orang muda tidak kenal apa itu menora. Jadi saya rasa sayangnya warisan seni Kelantan begini, warisan menora ni akan hilang dari semasa ke semasa, orang akan lupai. Maka timbullah idea saya untuk buat cerita menora ini. Sudah tentulah bila buat cerita, takkanlah saya nak buat cerita menora daripada awal sehingga akhir sudah jadi dokumentari pula, mesti diorang boring kan. Maka itulah saya masukkan elemen drama, seram, merasuk kan, meracau, mengganggu, menjerit dan juga elemen stunt. Stunt dan ada sedikit CGI lah. Jadi stunt ni saya bukan panggil sebarang orang buat stunt, kerana mungkin kekangan bajet, mungkin saya panggil okey, artis ni buat stunt lah, kau tolong aku buat stunt. Kita panggil stunt group daripada Australia, memang kelulusan. Yang Kasim, mai sini, cerita sikit pasal stunt. Ini memang terkenal ni, Big Brother Yang ni. Mungkin yang cerita sikit pasal stunt, macam mana artis buat stunt sendiri kok. Hai, Assalamualaikum, saya Yang Kasim. Dalam cerita ni ada banyak ya adegan-adegan yang menggunakan wire work . So saya kagum sikit lah dengan pelakon-pelakon yang terlibat pasal mereka kena buat sendiri . Selalunya kita pakai stand-in. So yang ni tak ada, ini pelakon, director kata pelakon-pelakon dia semua boleh buat sendiri dan mereka sanggup untuk melakukannya dengan baiklah. So saya sebagai stunt coordinator mengaturkan aja untuk cerita-cerita hantu, cerita-cerita action. So kerja saya mengaturkan aja, dan apa yang dilalui oleh dalam filem ni semuanya yang terbaik lah. Terima kasih lah kerana berlibatkan saya dalam filem ini. Okey, kalau macam tu penutup lah, meja lah. Tadi nak pantun tak sempat. Kita bagi meja pantun. Sekejap. Okey, suara merdu penyanyi OST. Semua orang di sini cukup menghayati. Marak ditayang 2 November ini. Belum. Menora bakal menghantui. Okey, terima kasih. Terima kasih semua ya. Okey, terima kasih Dato', terima kasih meja director. Alright. Okey, satu sini. Wow. Okey, Vitas. Okey, ready, 1, 2. Bad, love you. Okey, last one. Okey, satu atas. Satu atas. Thank you. 2 hari sahaja. Kenapa jadi cepat? Kerana kami dapat kerjasama yang bagus daripada pelakon-pelakon yang ada di sini. Walaupun mereka masih baru, mereka memanglah artis, tapi mereka ni penyanyi kan. Tapi untuk dunia lakonan masa itu mereka masih baru, tapi mereka memberi komitmen, disiplin yang bagus pada saya, dan segala tunjuk ajar saya diterima. Jadi saya rasa tidak ada masalah bagi saya untuk buat penggambaran menora. Jadi saya sebanyak saya adalah cetuk idea bagi dua orang. Kerana Marak ni bagi saya, dia yang saya kata tadi saya ada kata kenapa menora ni dihentikan sekitar tahun 80-an, awal 90-an, kerana menora ni dikatakan bila mula persembahan dia akan guna mantra. Dia jampi, dia guna bedak jampi untuk jampi, dan dia tahu di muka dia supaya penonton dia asyik tengok dia kat atas dia menari atau dia persembahan cerita masa itu. Walaupun tak faham, masa tu saya kecil saya tengok juga tak faham, saya nak siang ke saya tak faham, jadi saya tengok asyik aja. Mungkin di situlah Marak ni menora ni di band. Dari situ saya dapat idea juga, saya nak buat cerita ni. Adakah nak bagi orang tengok dia cerita siap, adakah mantra menora tu disebabkan mantra menora ni orang pandai semua. Satu dia
the whole story ni. Buat beranda semua kisah cinta mereka, buat beranda semua jiwa manusia. Tidak, bukan. Sebenarnya Nawa itu hati orang, hati manusia tu. Kalau kau nak kenalkan orang masa tu, dia tak spesifik gunakan dia cari jalan juga, cari juga ilmu. Masa tu kan kita buat tahun 80-an, masa sekitar tahun 80-an dia punya ni background. So dia cari juga ilmu hitam, bomo-bomo siam yang ada di sekitar Kelantan, sempadan Thailand kan. Itu yang dia gunakan. Hikmat mereka itulah untuk menjahanamkan hubungan cinta antara hero dan heroin lah. Jadi of course cerita ni ada love story juga, kasih sayang, ada perpaduan dan berbila bangsa lah dalam cerita ni kan. Tapi akhirnya apa yang saya buat ni, of course di akhirnya dia ada inilah, ada mesej-mesej ketara, nilai-nilai murni, dan juga akhirnya yang jahat ni selalunya kalah kepada yang menang, yang baik. Okey, itu saja. Ni sebab ialah kita ambil penyanyi ni, kita bincang dulu tidak paksa juga, dan kita tahu mereka ni masing-masing ada album dah kan, masing-masing ada single. Macam di Bena tu dia ada single, macam KA dengan ni dengan Amanda ni dia memang dia orang ada album dia sendiri. Jadi daripada awal sebelum kita bikin mula penggambaran, kita ada buat perbincangan. Sekiranya kita hasilkan satu theme song, adakah kamu sanggup menyanyi untuk filem ni? Dia kata why not? Dia lagi happy lah sebab dia orang berlakon dalam filem ni. So dia nak lah suara dia orang didengari oleh penonton, bukannya pasal panggil penyanyi luar. Saya boleh panggil penyanyi luar juga. Macam sebelum ini saya buat drama, theme song banyak juga saya panggil penyanyi luar untuk nyanyi. Tapi kali ni dia orang nak juga. Saya kata okey lah kalau korang nak kan. Saya pun kebetulan kawan saya tu kabir bambu dah bergerak balik dah. Ada show. Saya pun minta jasa baik dia lah, macam mana kita nak duduk sekejap dengan aku, macam mana kita nak hasilkan ni lagu ni. Okey, dia kata okey kalau begitu Datuk ni tulis lirik untuk saya dulu. Apa yang Datuk nak sumbangkan? Lirik saya senang je lah. Of course dalam soal cerita ni kan, saya dah cakap cerita ni ada idea dari saya. Jadi saya cedok ada lirik dari situ, dan sikit sebanyak saya tanya juga idea-idea mereka ni yang menyanyi yang Arif ni, seperti KA, Amanda, dan akhirnya final saya akan turunkan si Kabir sebagai pemuzik dan lagu untuk cerita ni. Itulah sikit sebanyak. Nak kata saya ni bagus kan? Tidaklah juga kan? Tidaklah, tapi itulah dia membantu juga. Mereka ni membantu saya juga tanpa paksaan tau. Tanpa paksaan, tak ada maksudnya. Tapi Volunteer. Volunteer. Lama yang kita ambil, kita set up balik macam rumah orang duduk. Okey. Di mana yang hari pertama kita masuk tu, kita semua shoot start lepas asar lah. Selalunya kita akan shoot sebab kita lebih pada malam. Cerita ni, waktu kita habis satu scene, kami akan bersurai. Datuk ada jemputan dengan majlis-majlis dia, dan saya akan take over malam tu. Malam pertama saya take over di rumah tu. Assistant director saya jumpa saya dalam rumah tu. Dia kata, bang, bagi angle nanti abang nak balik solat ke, nak balik apa, rehat ke apa semua, saya boleh uruskan dengan DP lah, dengan cameraman untuk bagi angle. Apabila saya dah balik lokasi, pada lokasi selepas isyak tu, lagi sekali assistant director tu datang jumpa saya, bang, bagi angle bang, DP dah minta angle. Tadi siapa yang minta? Petang tu dalam pukul 7 tu, masa saya bagi angle tu, memang saya dengan dia saja, tak ada orang lain dalam rumah tu sebenarnya. Rupanya baru saya tahu, saya seorang je dalam rumah tu waktu tu. Kan, itu satu. Keduanya, teknikal kita orang lah di lokasi berdekatan juga, depan rumah Datuk, di mana waktu tu waktu makan, kita semua pergi ke rumah Mak Datuk lah, kita makan kat sana. Lokasi tu lebih kurang 1 meter, 1 kilometer. Di mana scene malam tu kita buat scene tanam mayat, di mana Nina akan ambil minyak dagu. Okey. Jadi ada seorang teknikal ada di lokasi tu. Dia berjumpa dengan art director katanya. Dia bersembang dengan art director. Lepas tu art director kata, tak apalah, aku pergi dulu, aku nak pergi shooting kat sebelah sana. Shooting apa pula? Budak teknikal ni cakap. Lepas tu dia terus pergi. Tak sampai 5 minit, art director tu satu lori datang. Dia baru sampai sebenarnya. Rupanya ada banyak benda lah kan. Dan ada tempat yang lokasi yang Rashidah jatuh basikal tu,
kita punya salah seorang kru kita, intern kena rasuk. Kita terpaksa buka baju dia semua tu. Kan, sebab ada tudung. Tak baju sekali, semua buka. Semua kita terpaksa buka. Sebab masa tu kita berubat melalui telefon. Sebab kan, sebab apa? Dah emergency, bomo tu minta ustaz tu minta tolong dia baca dalam handphone je. Tapi syarat dia kena buka baju semua and then pijak perut. Saya lah jadi bomo tu waktu tu, pijak perut. Kan, okey. Itu salah satu. Dan yang ketiga di editing waktu syutingan dijalankan ada gangguan lah, bergegar ceiling, office apa semua. Masa tu editor tinggal 2 orang dalam tu balik terus balik. Dia pula biasalah syutingan ni 2-3 pagi tu biasa. Tapi hari tu luar biasa dia lari balik. Itulah dari segi mistik-mistik yang kami lalui lah. Kejap je. Lepas few minutes, dalam 3 minit sama ada kena gantung because sama ada kena stay studio to the shooting tu. Amanda rasa nak muntah pada pukul 3 pagi. Nak muntah dan Amanda terus cakap kena turun now. Sebelum Amanda muntah sekarang, sebelum 1 mendung tak ada apa, kena turun juga sekarang. Daripada situlah Amanda tahu semua balik je daripada shooting tu, turun je daripada kena gantung tu. Boleh dikatakan satu badan saya demam. Tapi thanks juga sebab my parents ada kat situ, my mom especially. Jadi dia banyak bacakan ruqyah, banyak ngajikan saya setiap malam, never stop, non-stop. Jadi banyak juga yang agak scary dan agak menyeramkan. Tapi kita buat ada satu scene yang kita buat dalam gelap ya. So this is at night, pure darkness. Lampu yang ada cuma lampu transport kita dengan lampu production. So masa tu scene saya, Amanda dengan Nina naik kayu basikal nak contohnya reveal that I'm in love with her to my sister. So kita tengah berlakon, tengah bawa dialog. Tiba-tiba kita dengar bunyi macam burung tau, laungan suara burung. Okay, masa tu kita tengah berlakon, tak perasan tapi production semua tengah diam. Biasanya kalau ada hal sebegini, director akan cakap cut ke apa-apa. Jadi kali ni semua nak diam. Tapi kami masih tengah berlakon, on scene in character. Bukan saja itu, kami dapat tahu yang bila benda tu berlaku semua diam sebab the screen flips. And then the lighting slips. So bila we were like halfway, what's going on? Because we were acting and no one say cut or anything. And then we look at the technical crew, semua macam diam. Semua tahu lah. So of course we as actors, we are in character. Suddenly we have to break out of character and feel like, okay, I think this is what it is. Because there's no bird that's going to sing at night, right? Yeah. I gonna share dua perkara yang I rasa sangat dahsyat lah. So masa tu Amanda punya abang kan, dia kata I minta dia teman I pergi cari makan ke apa. Tolong I basuh kaki ke tangan macam tu. I minta dia tolong kan? Tapi I tak. Okay, abang Amanda cakap dengan I. Dia cakap, tadi I tolong you basuh you punya tangan dengan kaki semua kan. Tapi actually masa tu I on set tau. I dengan I punya PA. I cakap, gila lah you tolong I basuh kat I punya tangan, kaki semua. I on set lah, I shooting. Dia cakap, tak, tadi je you yang minta. Apa? Dahsyat tau. So, dia cakap, memang you yang minta kan? I cakap, tak ada, I on set. Masa tu I takut. Salah orang tak? Takut. Oh my god. Salah orang kot. Mak John tanya. Nina lain. Mak John tanya. Lepas tu ada satu lagi kat rumah yang Busan tu yang lama. Rumah apa Mopi. Okay. Rumah tu sangat Seram. dah lama dah. Seram, yes. Then dia punya lighting kan, bila nak action dia tak ada. Kan I Cina kan, I mesti Omi Tofo lah. Lepas tu I tanya Omi Tofo. I tanya, ni lighting tak bagus ke, battery tak ada? Mereka cakap, apa tu? Apa hal? Faham. Sebab rumah tu dah lama kot kan, dah lama tak buka pun. So bila masuk, you tak akan rasa panas. Sebab dia memang
sejuk. Seram. So takutlah tapi I enjoy the shooting, the whole shooting. We are having. Sudah baring apa semua? Okay. Director tutup muka saya. Saya tidak tahu kenapa lah, tapi saya tahu orang tengah set up. Lepas tu saya rasa macam ada benda macam ada benda pedih lah. Bila angin tiup, saya ternampak saya jadi ada ulat yang betul penuh di tangan, especially tangan kiri kanan. Dan sepanjang tu saya bagi tahu orang sakit lah, aduh ulat gigit lah. Sudahlah panas terik kan, kena menghadap awan, langit semua orang kiri kanan tengok saya. Saya bagi tahu ya, sakit lah ulat digigit. Tapi orang tidak percaya, macam saya mengada-ngada. Tapi selepas itu makan. Saya bagi saya makan. Okay, selepas scene tu habis, semua badan sudah dicuci. Okay, nampaklah macam ada bekas ulat gatal dan banyak bekas ulat yang kena gigit kiri kanan tangan saya. Kami mandikan 3 orang pelakon ni, Datuk